قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب طيب النفس. Bab pada menyatakan perasaan ceria dan senang hati. Tuan-tuan muslimin, muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Al-Adabul Mufrad, peninggalan daripada Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan kita baca jilid 2. Sebab tempat lain kita baca jilid 1. Cuma seingat saya tuan-tuan, kita belum masuk lagi kepada bab yang pertama dalam jilid yang kedua ini. Kita masih lagi dalam perbicaraan berkenaan dengan definisi apa itu adab dan juga akhlak yang saya sebutkan dalam pertemuan yang lalu. Pertemuan yang pertama itu berkenaan dengan adab dan akhlak. Al-Imam Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah memulakan perbicaraan beliau berkenaan dengan adab ini. Beliau memetik ayat berkenaan dengan Mi'raj Nabi, yang mana Allah Ta'ala menceritakan perihal baginda Nabi dengan firman-Nya, ma zaghal basaru wa ma tagha. Itu keadaan Nabi ketika Mi'raj, dan ulama mengatakan itulah sesempurna adab Nabi. Wa hadza kamalul adabin nabawi. Itu adalah sesempurna adab yang ada pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah sampai ke Sidratul Muntaha. Maka Allah Taala menceritakan baginda Nabi pada masa itu, ma zaghal basar dan wa ma tagha. Ulama menghuraikan makna zagha al-basar ini, ma zaghal basar, ay lam yaltafit janiban. Maknanya Nabi tidak berpaling ataupun tidak menoleh walau ke kanan dan ke kirinya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wa ma tagha, maknanya Nabi tidak melampaui had yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita maklum perjalanan itu satu perjalanan yang sangat ajib, sangat luar biasa. Perjalanan daripada bumi Makkah menuju ke Palestin itu pun sudah luar biasa. Perjalanan yang tak pernah dibuat oleh orang satu malam, tak sampai satu malam lah. Sebahagian daripada malam sahaja. Dan dalam perjalanan menuju Palestin ini pun banyak peristiwa yang berlaku. Kemudian Nabi naik Mi'raj, lagi banyak perkara-perkara luar biasa yang berlaku. Tapi adab yang Allah Ta'ala letak pada baginda Nabi, walaupun dalam
Kalau letak pada diri kita maknanya teruja lah. Tempat-tempat baru tak pernah sampai dan tak ada orang pernah sampai. Nabi-Nabi dan Rasul lain pun tak pernah sampai ke tempat tersebut. Tapi keadaan yang Allah Ta'ala ceritakan baginda Nabi dengan adab yang terlalu tinggi ini tidak menjadikan Nabi seolah-olah macam kita yang bila sampai satu tempat yang kita tak pernah sampai, maka mata kita melilau-lilau, melihat kiri dan kanan, sehingga kan diizinkan oleh Allah Ta'ala barulah Nabi akan buat. Maknanya selagi mana tidak ada izin daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menoleh ke kiri dan ke kanan, maknanya mata Nabi tepat memandang ke arah yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kamalul adabin nabawi, sempurnanya adab Nabi. Kita kalau kita ingat waktu kita sekolah, cikgu ada kat depan, mata kita menilau lagi. Tambah-tambah duduk tepi tingkap, duduk tepi pintu pula kita. Cikgu duduk mengajar elok-elok kat depan, tulis nota lagi kat depan. Kita duduk melilau, cari makwa. Melilau tengok kat luar. Lepas tu, ilmu tak dapat, tak masuk. Sebab apa? Sebab jiwa kita bukan duduk dalam kelas. Jiwa kita bukan berada dalam kelas. Nabi SAW, zahir dan batin dia, saat Mi'raj itu dengan Allah Ta'ala. Maka Imam Al-Qushairi meletakkan ayat ini di awal babul adab. Ketika beliau membicarakan berkenaan dengan adab, maka beliau mengatakan bahawa al-iltifatu zaighun, berpaling kiri dan kanan itu adalah satu lencongan, satu lencongan yang tak sepatutnya dibuat oleh seseorang. Dan melihat tatallu', cuba-cuba untuk melihat sesuatu yang tak dibenarkan. Kita kalau lalu depan rumah orang nak tengok, sampai ke dalam rumah orang kita nak tengok apa yang ada, padahal tuan rumah tak izin pun. Saya ingat ada seorang wali min awliya illahi salihin, dia pernah sebut, dia juga daripada jamaah tabligh, selalu keluar tabligh zaman hayat dia dan zaman hidup dia. Satu kampung dengan saya, maknanya dia di Tanah Merah. Dia pernah sebut bahawa dia merasakan perangai kita yang kita buat kan, kita lalu, contoh yang dia sebut ialah bila kita lalu tepi-tepi kereta orang, kita akan tengok diri kita, betul tak? Kadang-kadang cermin kereta orang kita guna. Bagi dia itu adalah satu benda yang salah. Sebab kita tak minta izin pun untuk tengok cermin orang tu. Walaupun cermin itu tak luak pun. Cuma saya nak sebut, itu adab orang yang tinggi. Mereka merasakan itu satu salah. Kita tak rasa itu satu salah. Sebab tu ulama mengatakan al-adabu fawqal ilmi. Adab itu adalah jauh lebih tinggi daripada ilmu. Kita tahu, bila kita tengok pada cermin, katakanlah, tak luak pun cermin tersebut. Dan tak ada lah kata kita tengok je pecah cermin tu. Tak ada pun, tak berlaku apa-apa pun pada cermin tu. Tak ada katakanlah kita tengok maka dia makin berdebu, jadi kotor. Tak pun, tak berlaku apa-apa pun. Tapi nak beritahu adab orang yang tinggi ni, dia akan merasakan ini hak orang. Maka aku tak berhak untuk melihat sesuka hati aku, tumpang untuk tengok betulkan kopiah ke, betulkan apa tudung ke, nak tengok apa yang ada kat muka kita ke menggunakan cermin kereta orang. Kalau begini keadaan para alim ulama, para awliya illahi salihin, tuan-tuan bayangkan adab yang lagi besar, isu-isu yang lagi besar yang ada pada zaman kita hari ini. Itu menampakkan betapa adab itu terlalu kurang diterapkan dalam masyarakat kita. Sebab tu saya sebut dalam kuliah yang pertama itu, para masyayikh menasihatkan supaya kita membaca kitab-kitab adab ini disebabkan oleh zaman mutaakhir ini zaman orang yang semakin hilang adab. Semakin hilang adab. Kita tengok walau di sekolah agama. Saya duduk di sekolah agama, trend di sekolah agama.
Budak-budak sekolah agama, tahfiz, menghafal Al-Quran, kadang-kadang lalu depan guru pun tak tunduk dah sekarang ni. Lalu melangkah itu depan guru. Kadang-kadang langkah bahu cikgu-cikgu gitu Kita dulu tak diajar gitu. Depan orang tua lalu tunduk. Dari mana dia orang dapat adab tu kalau tidak daripada mak dan ayah dia lah. Yang tidak mengajarkan, menerapkan adab tersebut. Hatta dengan orang yang memberi didikan dari sudut ilmu. Sebab tu para masyayikh, antaranya Syekh Mustafa An-Nadawi, pesan supaya perbanyakkan baca kitab adab. Supaya masyarakat kita kembali beradab. Kembali menghayati apa itu makna adab. Yang kalau tuan-tuan selak Al-Quran, pasti tuan-tuan akan berjumpa dengan contoh-contoh adab yang tinggi yang berlaku. Di antara para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara Nabi Isa alaihi salam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Taala mengatakan, engkaukah yang memberitahu kepada pengikut-pengikut engkau bahawa engkau dan ibu engkau ini adalah Tuhan? Ilahaini min dunih. Dua Tuhan selain daripada Allah Taala, engkau yang bagi tahu. Apa jawab Nabi Isa alaihi salam? In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku bagi tahu kepada mereka, engkau dah tahu dah. Maknanya engkau tak perlu tanya aku. Kalau akulah yang mengajar mereka bahawa aku ni Tuhan, mak aku juga Tuhan yang kedua dan ketiga, maknanya engkau lebih tahu daripada sebelum aku bagi tahu pada engkau memang dah maklum, dah tahu. Kata ulama, bahasa yang digunakan oleh Nabi Isa AS, in kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku bagi tahu pun engkau memang dah tahu dah. Maknanya aku memang tak buat benda ni. Nabi Isa tak jawab, lam aqulhu. Mana ada aku sebut? Tak ada. Bahasa. Ulama kata Nabi Isa tak jawab, aku tak kata pun. Mana ada aku kata? Kalau kita gitu ayat-ayat yang keluar di mulut kita, bahasa-bahasa yang kita guna itulah bahasa-bahasa hari ni. Lam aqulhu, mana ada aku kata, aku tak. Yang kata pun tak kata. Yang dia buat pun sanggup sumpah. Contoh. Sekali tuan-tuan tengok bekas Perdana Menteri pula. Kalau contoh itu. Contoh tuan-tuan. Yang dia buat pun dia sanggup bersumpah. Tu yang dia buat contoh. Kalau betul dia buat, dia sanggup bersumpah. Dia sanggup menafikan orang hari ni. Tu adab yang ada pada orang hari ni. Bukan adab lah tu nama dia. Cuma nak beritahunya bagaimana para nabi ini diajar dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berbahasa. Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan wa idza maridtu fahuwa yashfi. Saat dia menceritakan ketika dia sakit, maka dia mengatakan idza maridtu, aku yang sakit. Dia tak kata amradanillah, Allah Taala yang menyakitkan aku, maknanya mendatangkan sakit itu padaku. Dia tak sandar sesuatu yang tak layak bagi Allah Taala. Walaupun pada hakikatnya baik dan buruk daripada Allah, sakit dan sihat daripada Allah, semua daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi bahasa para nabi saat berbicara dengan Allah Taala, maka mereka tak akan menyandarkan sesuatu yang tidak baik pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh tengok dalam Al-Quran, tuan-tuan belik ayat-ayat Quran, tuan-tuan tengok kisah para nabi, tuan-tuan akan bertemu bagaimana mereka ini antara orang yang diajarkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub. Ayat Nabi Ayub apa? Nabi Ayub sebut anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Saat dia sakit. Saat dia diuji oleh Allah Taala dengan apa? Dengan kesakitan. Anni massani yadhur. Aku ni disentuh je. Disentuh dengan apa? Dengan kemudaratan, dengan kesakitan. Tutup ayat tu wa anta arhamur rahimin. Engkau sebaik-baik, sepengasih-pengasih Tuhan. Tu dalam keadaan sakit. Bagaimana dengan kita?
Kita kalau sakit, demam sikit habis, semua orang tahu kita sakit. Mengeluh tak payah cerita. Mengeluh dan sebagainya. Itu adab dan akhlak kita. Sebab tu kalau kita baca dalam Quran, kita akan bertemu dengan adab-adab yang tinggi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan berkenaan dengan orang-orang yang tinggi kedudukan ini, orang-orang yang istimewa. Nabi Khidir alaihi salam menyebutkan fa'aradtu an a'ibaha. Cerita tentang apa? Tentang perjalanan dia dengan Nabi Musa alaihi salam. Saat dia membocorkan kapal yang dia naiki dengan Nabi Musa alaihi salam, dia kata fa'aradtu an a'ibaha. Aku nak mengaibkan, merosakkannya. Dia tak sandar pada Allah Ta'ala, padahal semua ni dia kata Tuhan yang suruh aku buat. Kan di hujung cerita tu dia cerita kan. Dia cerita kepada Nabi Musa, apa sebab aku bocorkan kapal tadi, apa sebab aku bunuh budak tadi, apa sebab rumah tadi yang nak runtuh dah aku bangunkan balik dan sebagainya. Semua last sekali dia cerita, semua itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya aku yang suka-suka nak buat. Tapi saat dia berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, dia tak sebut fa'arada rabbuk an a'ibaha. Dia tak kata Tuhan kamulah yang nak aku buat benda aib ni. Tu saat dia bercerita tu, maknanya dia tak pernah menyandarkan sesuatu yang tidak baik pada Allah Ta'ala. Jadi adab ini jauh lebih tinggi daripada ilmu. Dari sudut kita nak bercakap, sakit ni Allah Ta'ala yang datangkan, boleh, tak ada masalah. Sakit daripada Allah, kita sebut daripada Allah. Apa lagi? Mudarat semua daripada Allah Ta'ala. Hilang rezeki, hilang punca pendapatan daripada Allah. Jatuh, bangun kita semua daripada Allah. Tak salah. Tapi dari sudut adab, orang tak sandar pada orang yang tinggi. Benda-benda yang tak patut dan tak layak. Macam kita lah, contoh kita. Kita yang ada pada hari ini adalah hasil daripada didikan dan tarbiyah mak dan ayah kita. Kita jadi orang hari ini, orang jahil katakanlah. Orang yang tak faham agama, tak erti agama. Hatta katakanlah dalam bab yang kecil-kecil. Bab yang fardu ain lah. Yang sepatutnya hadam dan khatam waktu kita masih berada dengan mak dan ayah kita. Tapi kita tak jadi orang yang reti. Tak jadi orang yang tahu berkenaan dengan hukum hakam yang fardu ain ni, yang berkait dengan ibadat solat, yang sepatutnya kita hadam sebelum kita jadi orang dewasa baligh. Semua tu adalah kecuaian daripada mak dan ayah kita lah. Sebab dia lah yang sepatutnya mengajarkan kepada kita di peringkat awalnya. Kalau dia tak mampu nak ajar, maknanya dia kena hantar pada orang yang boleh mengajar. Habis tu kenapa kita jadi orang macam ni? Disebabkan oleh mak ayah kita lah. Tapi pernah tak kita sebut mak ayah kita lah yang cuai? Tak lah. Sebab apa? Sebab kita tahu dia orang tinggi. Di sisi agama, mak dan ayah orang sangat tinggi. Mak lebih-lebih lagi. Depan nanti. Dalam jilid yang pertama. Dalam jilid yang pertama, bab yang pertama, cerita berkenaan dengan kedua orang tua. Khususnya berkenaan dengan ibu. Sebab kedua orang tua diletakkan dalam Al-Quran selepas daripada al-isyraku billah. Dosa yang paling besar al-isyraku billah. Yang kedua, uququl walidain. So macam mana nak rawat penyakit uququl walidain? Al-Imam Al-Bukhari letak bab yang pertama dalam jilid yang pertama terjemahan ni lah. Jilid yang pertama terjemahan ni berkaitan dengan adab berkenaan adab dengan kedua orang tua. Cuma saya nak sebutkan tadi contoh, kita tak akan sandarkan kepada mak ayah. Kita tak akan bagi tahu pada orang mak ayah kita tak pernah ajar sepatah pun tentang tentang Al-Quran, tentang agama. Kita tak akan bagi tahu orang yang mak ayah kita ni adalah orang yang jahil, jauh daripada agama. Sebab apa? Sebab mak dan ayah bagi kita adalah orang yang tinggi dalam diri kita. Begitulah ibaratnya para anbiya ni bila berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada hakikatnya mereka ini menurut segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi saat bercerita tentang perkara yang tak layak disandarkan pada Allah, maka mereka tak sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adab
Sebab tu al-adabu fawqal ilmi. Adab tu jauh lebih tinggi berbanding dengan ilmu. Baik. Jadi adab ni adalah merupakan pakaian. Pakaian yang perlu kita pakai. Sebagaimana pakaian kita sentiasa pakai dia, maka adab ni perlu dibawa ke mana-mana. Baru orang suka pada kita. Kalau tidak, orang tak suka sebab kita tak beradab. Baik. Kita lihat hadis yang pertama. Hadis yang pertama, babu tibin nafs. Babu tibin nafsi. Bab pada menyatakan perasaan ceria dan senang hati. Hadis marfu'. Hadis marfu' ni maknanya hadis yang diangkat pada Nabi. Dia tak terhenti pada sahabat. Haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Sulaiman bin Abi Salamah al-Aslami annahu sami'a Mu'adz bin Abdullah bin Khubayb al-Juhani yuhaddits an abihi an ammihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada anna Rasulullah ni maknanya hadis itu marfu'. Gitu. Kharaja alaihim wa alaihi atharu ghuslin wa huwa tayyibun nafsi fadhananna annahu alamma bi ahlihi faqulna ya Rasulullah naraka tayyiban nafsi qala ajal walhamdulillah thumma dhukira al-ghina faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tibun nafsi minan ni'am. Daripada Mu'adz bin Abdullah ibn Khubayb al-Juhani meriwayatkan daripada bapa saudaranya Ubaid ibn Mu'adz bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar. Kepada mereka dan pada diri Rasulullah terdapat bekas, yakni kesan mandi. Dan Rasulullah berkeadaan ceria. Maka kami menyangka bahawasanya Rasulullah telah berkumpul, yakni bersama dengan isteri baginda. Lalu baginda berkata, lalu kami berkata, wahai Rasulullah, kami melihat engkau berkeadaan ceria. Rasulullah menjawab, benar. Dan segala puji-pujian hanya bagi Allah. Kemudian disebut tentang kekayaan. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya kekayaan itu tidak mengapa bagi orang yang bertakwa. Dan tidak sihat, dan sihat bagi orang yang bertakwa pula lebih baik daripada kekayaan. Dan rasa ceria itu adalah sebahagian daripada nikmat. Ada 4 hadis dalam bab ni. Bab tibin nafs. Hadis ni tuan-tuan berkenaan dengan kisah baginda Nabi keluar daripada bilik air. Kharaja alaihim wa alaihi atharu ghuslin. Atharu ghuslin ni maknanya atharul ma', kesan air. Maknanya air, kalau rambut maknanya basah lagi rambut. Nabi pernah keluar daripada rumah dia untuk solat subuh, rambut Nabi basah, air masih menitik lagi. Maknanya Nabi baru sudah mandi. Ini pun wa alaihi atharu ghuslin. Kesan mandi ni maknanya kesan air lah. Nampak pada rambut tu masih basah lagi, ataupun air masih ada yang menitik di leher. Dalam keadaan Nabi pada masa itu, wa huwa tayyibun nafsi. Tayyibun nafs ni zahirul bishri was surur. Ini yang diterjemahkan dengan perasaan ceria. Bishr ni maknanya muka ceria. Itu bishr. Kemudian surur tu gembira. Terlihat di wajah baginda Nabi. Kalau tuan-tuan baca kitab tasawuf, ini di antara adab murid dengan guru.
Antara adab murid dengan guru. Dalam kitab Syama'il pun ada sebut beberapa kisah. Para sahabat ni betapa telitinya mereka dengan Rasulullah, maknanya mereka sentiasa perhatikan baginda Nabi, sehingga mereka ni boleh bezakan. Wajah Nabi macam ni, maknanya Nabi sedang marah. Wajah Nabi macam ni, Nabi maknanya sedang happy dan gembira. Cukup dengan mereka tengok wajah, mereka dah tahu. So, adab murid dengan guru dalam kitab tasawuf lah cerita. Terutamanya dalam kitab tasawuf, saya sebutkan dengan guru yang murabbi kita lah. Yang mendidik kita. Yang mengasuh akhlak kita. Rohani kita. Maknanya perlu ada adab tersebut kita dengan guru. Kita perlu tahu keadaan dia pada masa tu apa. Dia letih, contoh. Maka kita kena bagi dia rehat. Ada orang yang pernah lah Syekh kadang-kadang pukul 1, pukul 2 tak tidur lagi. Sebab duk fikir masalah. Ada seorang, saya pernah duduk dalam, selepas majlis tausiah, duduk dengan para sahabat semua, ahbab semua, dengan Syekh duduk dalam bilik. Masa tu lebih kurang dalam pukul 1, pukul 2 Syekh keluar daripada bilik. 1, pukul 2 pagi. Tuan-tuan dah lena dia tu. Syekh keluar, dia kata, tadi ada seorang perempuan datang jumpa dengan aku. Dia kata, dia dicerai suami, kemudian ada hutang yang banyak, dia kata. Jadi nak tolong, nak bantu settle. Jadi dia minta tolong dengan ahbab ni, tolong fikir. Sebab aku daripada tadi lagi fikir. Dan aku dah hulur dah. Apa yang ada pada aku dah bagi dah. Dan aku nak engkau, ahbab ni, tolong fikir sekali. Macam mana nak buat? Nak selesaikan masalah perempuan ni. Dia kadang-kadang, orang ni dia masuk jumpa, dia tak fikir dulu orang yang dia jumpa tu macam mana. Kadang-kadang orang dalam keadaan penat, letih, dia nak cerita juga masalah dia. Macam saya sebut pengalaman budak-budak pondok duduk di pondok Lubuk Tapah kan. Tuan Guru Haji Abdullah almarhum kan. Ayahanda kepada Dr. Luqman, mufti wilayah. Kadang-kadang Tok Guru ni petang-petang ni dia dah standby nak pergi nak pergi kuliah dah, nak pergi mengajar. Waktu itulah dia datang nak bertandang. Datang nak ziarah. Nak jumpa Tok Guru. Kadang-kadang tak ada isu pun. Tak ada benda pun. Nak sembang kan. Tapi Tok Guru, kalau yang jenis apa, tak tegur direct, dia layan lah. Sembang. Tapi di mata dia duduk tengok jam. Sat-sat tengok jam. Sat-sat tengok jam. Saya ingat ayahanda saya gitu. Jenis tak tegur kan. Kadang-kadang orang datang sembang lama. Waktu ni waktu saya kecil-kecil kan. Pukul 5 sembang. Kadang-kadang pukul 6 datang sembang. Pukul 7 dah nak maghrib dah. Duduk sembang ni. Yang kawan ni nak pi mengajar. Nak pi kuliah, masjid. Kadang-kadang tak dekat, jauh. Tapi sebab jenis tak tegur. Kalau Tuan Guru Haji Abdullah tegur terus, memang kena marah. Datang waktu macam ni, kau nak sembang, aku jawab dia kena marah. Sebab apa? Aku nak pi mengajar ni. Kau nak sembang pasal apa? Pasal apa? Basikal lipat contoh. Nak cerita tentang apa? Tentang benda-benda yang bukan hukum hakam. Datang sembang kan. Kalau yang jenis tegur terus. Saya ingat ayahanda saya memang dia tak tegur. Sampailah orang azan. Orang azan tak sempat mandi. Dia ambil wuduk je terus pergi. Jadi murid dengan guru mesti ada perangai tu. Perangai alert dengan guru dia. Terutamanya bila tuan-tuan ada guru murabbi yang mursyid. Maknanya tuan-tuan kena kenal ni saat dia letih, maknanya kena bagi dia rehat. Ni saat dia lapar, tuan-tuan kena sediakan makan. Kalau ni ada makan? Tak, saya sebut kisah. Ada kisah. Saya dulu selalu juga mulazamah dengan Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki. Kan? Para masyayikh ni tuan-tuan, sibuk dia tak macam kita lah. Sibuk dia.
Pernah dalam satu kuliah, Syekh minta apa? Minta buah tamar. So orang bawa buah tamar 2-3 biji. Dia pun bagi tahu. Dia kata, tengok, ini je makanan dalam sehari yang Syekh makan dia. Tak sempat nak makan. Tuan-tuan tak peduli pun Syekh makan tak makan dia. Ini je yang sempat dia tu. Makan buah tamar ni je. Tu yang Syekh sebut lah. Maknanya, kadang-kadang bila kita tak alert dengan keperluan para masyayikh, kita tak peduli. Sebab tu, para sahabat, tuan-tuan boleh tengok. Dia tahu Nabi pada masa tu sedang marah. Wajah Nabi tu dia boleh tahu. Sebab apa? Sebab dia selalu perhati. Wajah Nabi kalau macam ni, natural. Wajah Nabi kalau macam ni, ceria. Wajah Nabi kalau macam ni, marah. So, kita perlu adab macam tu. Perlu ada adab macam tu saat kita berhadapan dengan para murabbi. Para guru terutamanya. Orang yang alim, tuk guru ni, kita perlu ada adab. Jangan kita duk pergi kejar dia. Saat dia nak balik dah, kita duk pergi kejar dia. Ustaz, saya nak tanya ni. Contoh ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan buat kat saya tak apa. Sebab saya ni kapcai lah. Kat tuk guru besar, tuan-tuan jangan buat. Sebab apa? Boleh jadi dia ada benda lain lagi kat rumah dia. Ataupun dia nak ke tempat lain lagi. Boleh jadi. Saat orang tu nak turun lah, dia baru nak kejar. Ustaz. Tuk guru, saya nak tanya ni. Nak tanya masalah. Waktu duk kuliah tadi, dia buka suruh tanya, tak tanya. Dia ada kan orang jenis macam tu. Dia tak tergamak nak tanya dalam majlis macam-macam lah dengan soalan-soalan dia mungkin dia tak tergamak tanya, dia duk kejar, lepas tu duk ligan lepas. Yang kawan ni nya ada janji pula. Lepas tu orang-orang yang berilmu ni tepat masa. Dia tak ada lengah-lengah macam kita. Kita tak apalah, kita ni bukan tok guru, tok garu. Tukang garu je kita ni. Jadi kalau direzekikan kita bertemu dengan guru murabbi mursyid, maknanya kita kena pandai melihat bagaimana keadaan guru kita tersebut. Ni para sahabat menceritakan keadaan Nabi saat keluar daripada bilik air. Nabi pada masa tu tayyibun nafs. Maknanya yang jelas nampak pada wajah Nabi pada masa tu, Nabi sangat-sangat ceria, sangat-sangat gembira, sangat-sangat happy. Maka para sahabat pun beranggapan fazananna annahu alamma bi ahli. Para sahabat menyangka bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkumpul, yakni telah bersama dengan isteri baginda Nabi. Lalu kami pun berkata, faqulna ya Rasulullah naraka tayyiban nafsi. Itu para sahabat sebut. Kami tengok baginda Nabi ni macam ceria, happy, suka. Lalu Rasulullah menjawab, ya benar. Ajal, walhamdulillah. Itu tengok orang perkataan yang keluar di mulut baginda Nabi. Tak pernah luput daripada melihat sesuatu itu semuanya daripada Allah. Tak berhenti di setakat na'am. Kalau kita na'am ni kot, tapi disambung dengan alhamdulillah. Sebab apa? Sebab dia melihat kondisi diri dia tersebut berada dalam keadaan demikian, semuanya adalah anugerah daripada Allah. Semua daripada Allah. Kita duduklah dalam kondisi macam mana pun. Kita duduk sekarang ni, kita boleh duduk, kita boleh mendengar, kita boleh faham, semuanya Allah. Sebab tu berbeza, Baba Ain selalu sebut, berbeza orang yang tahaddus bin ni'mah dengan orang yang menceritakan apa yang dia dapat dengan perasaan ujub dan takabur. Baba Ain kata, biasanya orang bila dia bercerita tentang apa yang dia dapat, pandai dia, cerdik dia, bijak dia, kaya dia, lebih dia, itu, ini dan sebagainya, kalau bukan atas jalan tahaddus bin ni'mah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, Tuhan suruh cerita. Tapi ada beza biasanya dia kata. Sebab orang yang bercerita tentang nikmat itu dan dia nampak bahawa setiap juzuk nikmat, setiap inci nikmat itu daripada Allah, mesti dia akan kait dengan Allah. Maknanya dia akan letak, alhamdulillah, anak-anak saya semua berjaya. Ada orang tak ada pun alhamdulillah, sepatah pun tak keluar tentang apa alhamdulillah. Daripada dia mula cerita anak sulung dia sampailah anak bongsu dia, semua jadi orang yang orang-orang yang berjaya lah pada mata dunia.
jadi apa? Jadi doktor, jadi pensyarah, jadi apa? Jadi engineer yang berjaya pada mata dunia lah. Satu pun kalimah alhamdulillah tak keluar. Tu antara apa? Untuk diri kita lah. Kita sedang bercerita tentang nikmat atas sebab kita nak bersyukur pada Allah ke, ataupun sebenarnya kita nak zahirkan diri kita. Mungkin kita tak sedar, kita sedang menzahirkan diri kita sebenarnya. Kita nak sebut yang aku ni orang lebih daripada keturunan lagi. Tok berjaya, ayah berjaya, tengok kita berjaya. Berjaya. Kalau kita tak sandar pada Tuhan, boleh jadi saat itu sebenarnya kita sedang menceritakan diri kita. Yang seolah-olah kita ni independen daripada Allah Ta'ala. Kita ni bebas daripada Tuhan. Tapi bila orang bercerita dalam keadaan dia nampak Allah, pasti setiap lafaz cerita dia mesti diiring dengan alhamdulillah. Sebab alhamdulillah tu menggambarkan setiap juzuk inci segala nikmat, sama ada nikmat itu daripada diri kita ataupun daripada manusia pada zahirnya, hakikatnya daripada Allah. Tengok Nabi bercerita, ajal walhamdulillah, balik segala puji hak milik Allah Ta'ala. Aku ceria, hak Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi ketenangan kita pada hari ini. Tak ada keluh kesah, tak ada fikir tentang apa-apa, tenang je hidup, aman damai rumah tangga kita. Alhamdulillah. Daripada mula kahwin sampailah sekarang ni, tak ada apa bergaduh-gaduh besar-besar dengan bini. Dengan anak-anak pun tak ada apa isu. Anak-anak semua jadi orang berjaya, semua belajar elok-elok semua. Alhamdulillah. Sandar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab semua itu adalah aturan daripada Allah. Semuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pagi-pagi subuh duk baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Dia yang mengqadakan. Pagi-pagi duk mengaku fa innaka taqdi, fa innaka taqdi. Lepas tu bila berlaku dalam hidup kita sesuatu yang baik ataupun tak baik, yang baik nyandar pada diri kita seolah-olah tak ada Tuhan. Yang buruk mengeluh macam apa, macam bukan daripada Tuhan. Macam seolah-olah kita ni tak ada Tuhan dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Itu jiwa kita. Kalau kita boleh keluar daripada situ, cantiklah. Itu yang dibahaskan dalam ilmu tasawuf lah. Cuma di sini kita boleh lihat bagaimana baginda Nabi dalam setiap inci percakapannya menyandarkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walhamdulillah. Itu jiwa Nabi duduk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thumma dhukiral ghina. Kemudian nak isyak. 8:21 isyak. Thumma dhukiral ghina. Dalam riwayat lain ada sebut. Dalam riwayat lain, thumma dhukiral ghina ni, kemudian para sahabat yang ada pada masa itu masing-masing bercakap tentang kekayaan. Maknanya bercerita tentang kekayaan lah. Mereka berlebih-lebih dalam bercakap tentang kekayaan, sehingga kan ada yang memandang kekayaan itu sebagai sesuatu yang tercela. Sehingga kan ada macam tu. Kita pun kadang-kadang ada perasaan macam tu. Bila mengaji tasawuf terutamanya. Kadang-kadang kita tersilap faham. Seolah-olah macam kaya tu cela. Miskin tu adalah yang yang mulia, yang tinggi. Jadi ada riwayat yang menyebutkan mereka ni balaghu fi dzikril ghina. Mereka ni cerita tentang kekayaan sehinggalah ada yang dhamma halu. Mereka menghina keadaan kaya, dan mereka melihat kaya ni adalah buruk kesudahan dia. Maka Nabi pun memperbetulkan, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Itu Nabi perbetulkan apa yang sedang berlaku di kalangan para sahabat. Nabi kata innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nabi nak beritahu, kalau kekayaan ni diberi kepada orang yang ada takwa, tak ada masalah. Tapi kalau kekayaan tu tak diberi kepada orang yang ada takwa, maknanya fakir tu lebih baik. Gitu. Maknanya kalau orang tu tak ada takwa,
fakirlah lebih baik. Sebab kaya kalau tak ada takwa mesti akan zahir sifat-sifat madmumah lain. Tapi kalau kaya disertakan dengan takwa, apa yang Nabi kata, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tak ada salah pun. Kaya dengan syarat ada takwa sekali. Para sahabat berapa ramai yang kaya? Abu Bakar Siddiq kaya-kaya. Abdurrahman bin Auf yang masyhur kaya. Tapi bagaimana sifat mereka dengan Rasulullah? Bagaimana keadaan mereka dengan agama, dengan Islam? Itu yang Nabi sebutkan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Orang yang diberi kekayaan tapi disertakan dengan takwa, maka tak ada masalah. Maknanya carilah kekayaan. Agama tak suruh kita tak cari kekayaan, cari kekayaan, tapi cari dengan takwa. Bila cari dengan takwa, kita tak akan ambil yang haram. Cari tanpa takwa, pasti yang haram pun kutip. Cari dengan takwa, 1 sen pun tak nak, walaupun haram, yang haram. Tak akan menipu orang. Tak akan kita buat sesuatu yang tak dibenarkan oleh agama dalam mencari dalam mencari kekayaan. Hari ini dalam surat khabar keluar geng-geng ni yang buat bisnes saham ni kan, menzahirkan kekayaan yang menipu. Ditunjuk kereta mewah padahal boleh jadi sewa. Ditunjuk rumah besar, rumah orang lain pun. Dia menunjuk semua tu adalah nak mengaburi mata orang yang nak join tu lah. Orang sanggup buat macam tu bila tak ada takwa. Tapi bila ada takwa, pasti sekecil-kecil perkara pun dia akan pastikan. Sebab tu antara definisi takwa kan, bila ditanya kepada Sayyidina Umar mengatakan bahawa seolah-olah macam engkau berjalan di tempat yang ada duri. Cuma macam mana engkau berjalan? Mana engkau akan angkat kaki, engkau nak letak tu, engkau tengok dulu ada duri ke tak ada duri. Maknanya hati-hati engkau berjalan pada tempat tersebut. Maknanya orang yang ada takwa, pasti dia akan menilai setiap sen yang masuk dalam poket dia, yang masuk dalam bank dia, adakah halal ataupun tidak. Macam orang dah terlibat dengan dengan dalam Shopee sekarang ni dia ada. Tuan-tuan biasa beli Shopee Tuan-tuan orang soleh tak beli kot. Dalam Shopee sekarang ni dia ada bayar dulu. Shopee bayar dulu. Shopee bayar dulu, kemudian kita bayar pada Shopee secara ansur-ansur. Orang dah ramai dah terlibat. Orang tak cek dulu dari sudut agama. Selepas daripada tu barulah ada agamawan bercakap tentang tentang kaedah yang digunakan oleh Shopee tu riba. Kalau orang yang cermat, mesti dia akan rujuk dulu. Boleh tak ni ustaz? Tanya ustaz yang terlibat dengan muamalat lah. Tuan-tuan jangan pergi tanya ustaz-ustaz tepi jalan gini ya. Dia tak boleh jawab sebab apa? Dia bukan bidang muamalat. Tanya orang yang terlibat dengan bidang muamalat. Dia boleh bagi tahu perincian dia, di mana yang dikatakan riba tersebut. Orang dah ramai dah terlibat. Saya tengok benda ni dalam komen Facebook pun ramai dah yang duk beli. Tuan-tuan bayangkan, dia dah beli dah. Sekarang dia tengah bayar ansuran dah. Dengan dengan Shopee. Orang sekarang ni dia gila kan, dia nak dunia ni cepat. Tengok iPhone yang ada tiga kamera, 13 ke 14 tuan-tuan. Tuan-tuan tak tahu dunia. Tuan-tuan ni orang bagus semua. iPhone berapa tu? 15 13 tahu. Alhamdulillah. Maknanya tuan-tuan ni tak hidup dalam alam gua lah. So saya nak sebut contoh orang dia nak. So dia nak macam mana? Nak ni sebab apa? Bergaya tuan-tuan, letak kat poket, orang tengok ada 3 kamera. Orang tahu dah, oh ni 13 punya ni. Ini pro ni. Ini apa ni? Ini biasa punya. Ini macam-macam lah. Dia sanggup beli walaupun dia bayar bulanan. Dan boleh jadi dia tak tengok ada unsur riba tak riba. So orang yang kaya disertakan dengan takwa. Nabi kata la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Maknanya tuan-tuan kena jadi orang kaya. Agama suruh jadi orang kaya. Sebab apa? Sebab kita nak keluarkan zakat. Bila kita ada kaya, kita boleh buat kebajikan dengan kekayaan tu. Tuan-tuan, orang soleh ni memang kena target jadi orang kaya semua. Yang tak soleh, yang tak mengaji, yang tak beramal, yang tu tak apa. Tak payah jadi orang kaya pun tak apa. Tapi biasanya dia akan jadi gitu. Orang yang kaki masjid, tak apalah, cukup sekadar makan je.
Cukup makan kais pagi, makan pagi pun okey dah. Tak, tuan-tuan kena buang mindset tu. Kena jadi orang kaya sebab apa? Di sekeliling kita ni ramai orang yang perlu pada kita. Saya pernah pergi satu tempat kuliah. Lepas kuliah ada orang bagi tahu ada jemaah kita yang kebakaran. Ambil sampulnya pagi. Itu kita kena bantu. So tuan-tuan kena jadi orang kaya. Kalau tak ada sampul tu, saya tak bawa duit ni, tak ada apa ni. Sebab ada sampul tu, bolehlah juga bagi apa yang ada dalam sampul tu yang tuan-tuan bagi. Cuma saya nak sebut, kita mesti jadi orang kaya sebab apa? Nak bantu orang yang ada di sekeliling. Bukan nak suruh kita kaya je. Kalau kita kaya, kita sendiri je, tu bukan liman taqwa tu. Orang takwa mesti dia akan tengok orang lain. Sebab itu yang ditunjukkan oleh Nabi. Mana Nabi biarkan sahabat-sahabat dia lapar? Tak pernah. Nabi mesti cari orang untuk makan sekali dengan dia. Anak-anak yatim, orang fakir, miskin. Sebab tu dalam kisah Abu Hurairah, saya pernah ceritakan dalam kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah cari trik, macam mana aku nak dapat makan malam ni. Lapar sangat-sangat dah. Abu Hurairah ni lapar sampai tahap seolah-olah macam apa? Tak boleh diri dah. Jumpa dengan Abu Bakar tak faham. Buat tanya je, tanya masalah agama, nak suruh Abu Bakar tengok, faham kan. Aku ni lapar, sebenarnya bukan nak tahu hukum pun. Tapi Abu Bakar tak faham. Abu Bakar tak ajak pergi rumah dia. Tanya Umar pula, Umar pun begitu juga. Jumpa dengan Rasulullah awal-awal lagi, aku tahu engkau lapar, jom. Kebetulan ada sahabat sedekah hadiahkan kepada Rasulullah susu. Dapatlah minum susu. Cuma Abu Hurairah kena panggil dulu Ahlus Suffah. Ahlus Suffah yang lebih 70 orang, lebih kurang macam tu. Bilangan dia, panggil Ahlus Suffah dulu. Lepas tu Abu Hurairah diminta pula oleh Rasulullah, tolong servis untuk mereka dulu. Abu Hurairah kata, tak ada lah aku. Dalam keadaan aku perlukan air, perlukan susu untuk minum, perlu makanan untuk makan. Rasulullah suruh panggil Ahlus Suffah, makanan yang ada tu hanya sedikit. Lepas tu aku kena bagi orang lain dulu pula. Bagi dia orang dulu, tak ada lah bahagian aku. Tak. Mukjizat lah pula. Bila dah bagi semua minum, semua dah kenyang minum susu yang secangkir tu, lalu Nabi suruh Abu Hurairah ulur pada Rasulullah. Rasulullah kata, engkau minum dulu. Lalu Abu Hurairah minum, kemudian selesai dia minum, dia bagi pada Rasulullah. Rasulullah kata, minum lagi. Dia minum lagi, bagi pada Rasulullah. Rasulullah kata, minum lagi. Rasulullah nak pastikan Abu Hurairah betul-betul kenyang. Selepas tu baru Nabi minum. Ini keadaan orang yang ada tapi bertakwa, pasti dia tak akan meletakkan kekayaan tu hanya hak aku je lah. Tak, dia akan melihat orang lain. Zakat dia akan keluarkan, dia akan sebarkan, dia akan cari orang susah dan sebagainya lah untuk diberi. Jadi kaya ni bukan jadi isu dalam ilmu adab, ilmu tasawuf. Cuma kena sertakan dengan takwa. Begitu juga wasihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Nabi bagi tahu, sihat bagi orang yang bertakwa jauh lebih baik berbanding dengan kaya. Kaya macam mana ni? Kaya mutlak sini. Ghina sini, ghina mutlak, ghina secara umum lah. Kalau banding dengan orang sihat yang bertakwa dengan orang kaya yang bertakwa, itu baik kaya yang bertakwa lah. Sini maknanya kaya yang mutlak, maknanya kaya yang tak disertakan dengan takwa, maknanya sihat tu lebih baik lah. Daripada engkau kaya, engkau tak bertakwa pada Allah Ta'ala, maknanya sihat itu bagi orang yang bertakwa lebih baik. Watibun nafsi minan ni'am. Ringkasnya, watibun nafsi minan ni'am. Dan perasaan yang ceria dan bahagia itu adalah sebahagian daripada nikmat. Itu Nabi mengiyakan bahawa perasaan itu, perasaan yang baik yang datang dalam jiwa kita, rasa gembira, rasa happy, itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Habis itu akan datang insya-Allah hadis yang kedua dalam kitab ni lah, padahal hadis yang ke-302. 302 dah daripada satu kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita berhenti setakat tu. Wallahu a'lamu ilmuhul atam. Sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa
سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.